alim ini istikmalu nafsihil aini hatta yambuha darajatan lama. Menjadi kewajiban kepada ulama menyempurnakan kelemahan ilmunya sehingga mencapai darjat orang yang alim yang mampu memberi jawapan secara ijtihad atau tafsir. Ini di antara benda yang saya diterangkan, benda yang disebutkan oleh ulama. Bukan saya yang cerita, saya tidak ada ulama, itu Allah Ta'ala. Subhanallah, tuan-tuan yang ada umur 2-3 yang lebih keluar cepat-cepat beritahu saya beritahu sama Allah. Kita kena cepat-cepat jadikan dia hari-hari kita. Rugi mana? Subhanallah, rugi ya. Macam mana perhatikan? Kita penjelasan yang lebih lanjut, saya faham ini perbincangan yang agak tinggi. Namun saya pernah orang dengan seorang cikgu kerana kita ada waktu. Dia pernah cerita masa dia muda gitu, bila guru mengajar pada pasangan dia nangkap. Tapi nangkap dia pun dia datang surah juga. Dia tanya soalan. Bila guru tu mengajar sempat guru dan sebagainya, dia tanya soalan dia sampai guru tak berjawab. Tapi akhirnya dia bagi tahu saya sebenarnya ada banyak persoalan yang sebenarnya tak wajar kita tanya pada masa itu, khususnya dalam bab akidah, kosmos. Bila awal kita terima dan belajar dulu seluruh dulu, kerana jawapannya akan ada bila 10 tahun, 20 tahun lagi kita faham semua. Jadi tuan-tuan, lapang dada, buka dimensi kita, belajar ilmu seluruh daripada semua guru yang hebat-hebat, yang berotoriti. Dan insya-Allah saya sebut tadi, saya ada sedikit bukan kelebihan, peluang untuk bertampil dengan asatizah di luar sana yang ada perkhususan dalam ilmu masing-masing, yang boleh kita bawa dulu di sini, kita bincang benda macam ni. Kalau tak tiap-tiap bulan pun 2 bulan sekali. Sudah kalau khilafiyah kita datang pada satu dimensi membincangkan benda yang lebih kuat macam ni. Biar tak jenuh tidur malam orang katakan. Memikirkan betapa hebatnya dimensi keilmuan Islam yang kita rasa cukuplah kita sebenarnya cuma mampu semua. Tak cukup. Tapi banyak di ruang ilmu. Saya sebut dulu, kalau kita tak mampu nak jadi alim, pastikan diri kita tidak jahil. Kalau kita tak mampu jadi alim, pastikan diri kita tidak jahil. Itu dia punya motto saya bawa semua kuliah. Wallahu a'lam bishawab. Tuan-tuan dan puan, insya-Allah untuk saya nak soalan dah, Ustaz Fahmi dah jawab semua. Itulah wasatiyah. Bila ada ilmu, tuan-tuan, wasatiyah akan datang sendiri. Bukan taklid pada dan sebagainya. Saya akan berusaha sikit tentang as-salah Islamiyah kepada Al-Qardawi dan sebuah kitab yang hebat yang ceritakan bagaimana as-salah Islamiyah kebangkitan Islam dalam konteks merawat penyakit Ainul Khalaq tadi, tentang penyakit Qardawi. Kitab yang beratur, Ustaz. Subhanallah. Al-Wasatiyah fil Islam tadi saya sebut ada 30. Dia punya kriteria saya baca dekat 20. Itu pun pening nak mengetahui. Maksudnya hebat ilmu. Dia membincangkan perkara-perkara yang muasir, perkara-perkara yang semasa, persoalan yang mutakhir dibincang. Ini ulama. Bila ceramah sejam 50 minit mengkafirkan, membid'ahkan orang itu semua, itu tidak disentuh oleh Ustaz tadi bahawa kita dah keluar daripada disiplin ilmu. Bila 1 jam ceramah tuan-tuan 50 minit mengkafirkan, membid'ahkan, menyesatkan orang, itu bukan ahli ilmu. Itu dah keluar daripada landasan ahli ilmu. Saya bagi peluang tuan-tuan. Ustaz bawah tak tahu bila lagi nak datang sini. Cuma kita doa betul-betul dia jadi ahli karya kita, maka kita sudah boleh mendapat kitab di rumah dia. Kita seluruh tuan-tuan bawa pulang kita mendapat kitab dia. Tuan-tuan, saya untuk bahagian kembali ke sini pun. InsyaAllah. Jadi kalau ada soalan daripada tuan-tuan, ibu-ibu muslimat, tanya soalan yang selama ini besar dalam diri, mendapatkan satu manhaj, mendapatkan satu pencerahan yang adil, saya silakan kita bincang apa was-was sekarang ini, insyaAllah. Sebelum kita berhenti sekarang, ada tak? Dah lama tu, insyaAllah kita siap.
saya nak cakap sekarang ni kita lihat di Malaysia, konteks Malaysia, kita ada sunnah politik. Tetapi kita faham dalam konteks macam Ustaz kata tadi, wasatiyah, kesederhanaan dalam kehidupan dan dalam pegangan agama. Sekarang ini kita melihat ada dua golongan di Malaysia, yang mana yang satunya dia menegakkan mempertahankan Islam di atas, yang mana Islam berpandukan kepada as-sunnah dan berpandukan al-Quran dan as-sunnah. Sebagai kita melihat konteks dalam perlembagaan Islam, semasa Nabi, kedatangan Nabi sallallahu alaihi wasallam, dia meletakkan Al-Quran di atas. Maka segala berkaitan politik, ibadat, kita kata ibadat ataupun perniagaan sebagainya, dan tidak, ini adalah dia merangkumi konteks dalam agama wasatiyah. Tetapi apabila kita melihat di Malaysia pada masa kini, saya melihat ada satu golongan yang cuba mengetengahkan Islam di atas. Tapi ada satu golongan yang memikirkan mungkin Malaysia sekarang Malaysia sebuah negara majmuk. Dia melihat konteks tertentu. Ini merupakan satu, mungkin dia melihat satu sebahagian daripada Islam, bukan soalannya. Okey, soalannya, jadi sebagai kita sebagai orang awam, kita ingin melihat di manakah persamaan dan di manakah kita melihat supaya kita sebagai orang awam boleh melihat, okey, ini golongan yang betul-betul genuine dalam konteks wasatiyah akidah Islam ini. Masalah politik ada yang oleh Islam dan Islam itu semua itu masalah cabang. Sebab itu sekular yang lebih kurang dua ataupun tiga peringkat. Sekular yang kufur, sekular yang tidak kufur. Sekular yang kufur banyak berlaku dalam kepimpinan negara-negara Islam. Mereka ni baik bagi Allah, bagi haji, cuma mereka tidak menerima konsep politik masuk dalam pemerintah, agama masuk dalam pemerintah. Ini dipanggil masalah akidah yang tidak boleh mengkufurkan mereka. Sebab Imam Ghazali dan ulama-ulama tidak memasukkan perbincangan pemerintahan sebagai rukun akidah, tapi ia boleh termasuk dalam kesesatan. Maknanya orang yang dalam politik boleh jadi sesat. Sebelumnya sekular sebegini, mereka Muslim, mereka ini perlu didialog, perlu dibincang karena mempunyai krisis pemikiran yang tidak betul. Adapun seperti sekular kamatan itu, tapi di Malaysia saya melihat dia tidak berkaitan dengan Islam ataupun bukan Islam, tapi lebih kepada material. Dia sebenarnya dia Islam, tapi banyak bukan duit, harta, kekayaan. Maka ini disebut oleh surat Al-Kahfi, yang mana Abu Hasan Ali An-Nadawi telah diagnosis rupanya penyakit zaman ini bukan syaitan dajjal. Kita baca surah Kahfi dajjal, tapi bukan dajjal situ, ialah pertembungan iman dan material. So, kita sekarang kan pertembungan di antara Islam dan Islam, tapi yang hakikat yang material. Maka berselindung di sebalik nasionalisme, berselindung di sebalik agama, sebenarnya untuk mengawal kekayaan. Saya beri contoh, Syekh Al-Qaradawi menceritakan kenapa polis di Mesir tidak sokong Mursi, karena mereka dah kau keuntungan kekayaan berjuta-juta. Bila Mursi dapat Islam, terbuka. Mereka mukmin, Muslim, sembahyang, tapi kacau dia punya sumber dia. Jadi saya menganalisa di Malaysia ini, hakikatnya mereka ada sunnah macam sama ada daripada B daripada B ke Syiah apa dah? Syiah lain pun kata. Tetapi dua golongan ini kalau tanya, kami ke mazhab apa? Mazhab Syafi'i. Ini sebab itu, Asy'ari, Syiah tahu, Mu'tah boleh tahan. Tetapi masalah kepentingan kewangan, dan ini penyakit yang Quran cerita dalam kita surah Kahfi dua lagi. Rajulan ini yang mana seorang beriman, seorang yang bangga dengan kekayaan. Penyakit ini dipanggil oleh Mustafa
Rafi'i dalam Mustafa Al-Marfaruqi dalam kitab Al-Abar wa Nadar, dia panggil apa? Titisan air mata dan pengajaran. Jadi satu buku sastra Arab. Saya sastra Melayu saya tak apa nak kira, tapi saya suka. Baca buku sastra saya baca revolusi, soal hati. Tapi penguasaan sastra Arab lebih daripada Melayu. Saya lebih menghafaz sastra Arab, lengkuk Arab, balagh Arab. Melayu baru nak belajar. Saya jauhi tak apa tu baca. Sebab tinggal lama buat jauhi dulu. Kalau baca Qutbah Peringkal, macam Syatar Piramdi, ini hurufnya ada titik. Oh itu lah titik yang mana? Jin. Bukan jin. Jadi nak baca jauhi susah sikit. Karena selamat tak. Jadi bila saya baca buku sastra itu bertajuk Al-Abar wa Nadar, titisan air mata dan juga pengajaran. Buku ini sonok. Jadi apa yang kami sebut sifat adamiyah mutakarrirah. Tabiat anak Adam ini dia berterusan sampai kiamat. Yang gila harta sampai orang sampai sekarang. Jadi Malaysia ini rawatan bukanlah kita kata hanya pada akidah, tetapi hubbud dunia terlampau. Sehingga kadang-kadang ulama-ulama pun terlibat di dalam hanya di Malaysia, di mana-mana. Dia panggil nafus tidak ada. Duit ini yang menyebabkan kadang-kadang halal jadi haram, haram jadi halal. Karena jawatan. Kalau kita yang mereka ini adalah Sunni, Sufi. Sufi tidak salah, Sunni tidak salah. Tapi bila nampak duit, nampak pangkat, ini yang dibincangkan di Imam Ghazali. Yang dipanggil ulama usul tauhid. Dan mereka ini menjadi pengampun pada kerajaan. Jadi kita kena menyelesaikan masalah dalam bentuk rawatan tasawuf. Sebab akidah dah okey dah. Tapi masalah tasawuf lemah. Maka mereka menjadikan harta sebagai segala-galanya. Yakin ini Imam Ghazali dia bincang 1000 tahun dalam kitab Ihya Ulumuddin. Dia kata yang bahaya sekali bila ulama mendatangkan pemimpin dalam bentuk mengampun. Yes boss. Bila minta fatwa, ada fatwa lah. Jangan bagi fatwa, tutup mulutnya. Ini bukan berkaitan dengan akidah, tetapi berkaitan dengan publikan dakhiliyah, penyakit-penyakit dalam hati. Sebab itu kita sebagai umat Islam mesti jadi bagi oleh Syekh Qardawi qiraatul waqi', membaca kes dengan tepat, tanpa melampau dan tanpa kita katakan melampau lalai. Kita baca kes itu seperti doktor membaca penyakit. Tapi umat Islam dia tidak membaca waqi'. Qiraatul waqi' ini pembacaan zaman untuk kepada mengetahui sistem moden, pemikiran moden, kenal manusia, ke ideologi dan juga event-event yang berlaku. Kita mesti faham mulai duduk dengan orang, baca sahabat dan sebagainya, menganalisa. Sebab kita bimbang sebagai anak muda bila baca buku-buku contoh akidah dan sebagainya, siapa yang tidak melaksanakan hukum Allah kafir. Jadi kita tak jadi kafir sebab tak melaksanakan hukum Allah. Apa pandangan kita terhadap orang Muslim tak sembahyang, tak berhaji dan sebagainya? Muslim ke kafir? Tak, kita dia Muslim walaupun dia tidak sembahyang. Begitu dengan pemerintah, dia tidak melaksanakan syariat, dosa besar, zalim, tapi tidak kufur. Ini dibahaskan oleh Syekh Qardawi dalam kitab As-Sahwatul Islamiyyah min al-Murahaqah ila Rushdi, dan saya bahaskan dalam majalah Solusi. Ustaz baru ada dalam tema dalam buku kita itu mengelak daripada mengkufurkan. Jadi itu satu benda yang saya sebut, kita anti mengkafirkan orang. Kata Imam Abu Hasan Asy'ari, saya tidak mengkafirkan orang yang mengucapkan la ilaha illallah, dan tabiat Ahlussunnah wal Jamaah tidak memudahkan mengkafirkan orang. Kadang-kadang ada yang mengkafirkan di internet saja. Saya mengisytiharkan simpulan-simpulan telah murtad dalam Facebook. Ini saya rasa dia bukan ta'alif, dia alif, tapi dia ada masalah psikologi, sakit dalaman, ada pergi hospital seminggu, 2 minggu, makan ubat, jogging, karaoke, betul. Ada soalan? Muslimat ada soalan? Tak ada apa? Kalau tak ada, saya nak buat. Saya kata pasal dengan orang, minta izin ada ini nak promosi buku sikit daripada Telaga Biru. So saya nak tunjukkan satu mukjizat Allah Ta'ala. Ini dipanggil Quran Tawafuk. Kita Telaga Biru menjadi pengedar utama Quran yang panggil harmoni. Quran ini ditulis dalam bentuk tangan. Siapa yang minat hak dan tengok tulisan bentuk tangan.
Dan ajaibnya, kalimah-kalimah Allah ini ada kesatuan. Kalau kita tengok di sini Allah, Allah, Allah. Syaitan dia macam ni. Kamatan tu semua kenal. Dia orang yang sangat jahat, munafik dan murtad. Dia ingin menghancurkan Al-Quran, memusnahkan Al-Quran. Tetapi Allah tetap wallahu mutimmu nurihi walau karihal kafirun. Allah tetap menggunakan Al-Quran walaupun orang benci. Maka Allah kekalkan ulama-ulama seperti Imam Badi'us Zaman, Sa'id Nursi. Kalau kita pergi Turki, disebut Sa'id Nursi lawannya Kamatatu. Kamatatu lawannya Badi'us Zaman. Dia ada 10 anak murid yang dia tugaskan untuk menulis Quran semula. Tulis dah dalam almari. Sampai tulis dalam almari. Subhanallah. Macam tu Al-Quran. Tulis dalam almari. Kita subhanallah, Quran kita banyak sangat. Tapi tak pernah baca. Tulis dalam almari kan. Kita tak ada dalam. Jadi tulis dalam 10 orang itu, dia pilih seorang yang mana dia nampak paling ikhlas, nampak betul. Jadi dia tulis dalam keadaan untuk mempertahankan Quran. Tiba-tiba dia dapati umpamanya dalam Quran ini ada mukjizat yang Allah nak tunjuk kepada orang lain. Kalau kamu nak hapuskan Quran, aku tunjuk mukjizat yang baru, iaitu kalimah-kalimah yang sama sebaring saja. Dan dia cuba ubah. Dia cuba betul juga. Dia cuba ubah sedikit ke depan, tangan dia tak bergerak. Dan saya tanya orang-orang yang dia Quran, dia merupakan mukjizat Allah yang kata Badi'us Zaman, Innal Quran syamsun la yakhlu nuruhu. Sesungguhnya Quran adalah cahaya yang tidak akan tenggelam, matahari yang tidak akan tenggelam cahaya. Sebab Badi'us Zaman kata Al-Quran diturunkan kepada orang yang paling bodoh dan diturunkan kepada orang berjaya. So Quran kita tengok subhanallah, dia punya kesamaan yang pada setiap surat, bukan senang 30 juzuk. Dalam keadaan ada keharmonian. Seperti mana bintang disusun dalam bentuk harmoni, Allah Ta'ala susun Quran dalam bentuk harmoni. Tak ada orang tengok bintang kritik. Pasal bintang di atas ada orang akan orang kata cantik pun apa bintang tersebut. Begitulah Al-Quran. Ini antara bila kita baca subhanallah, Allah menyimpan mukjizat. Tidak ditunjukkan kepada sahabat, ditunjukkan kepada Al-Quran. Subhanallah kata Rasulullah, la tanqatu ajaib, tidak hilang keajabannya. Mungkin 100 tahun akan datang jumpa mukjizat yang baru, tidak akan hilang selama-lamanya. Itulah Al-Quranul Karim. Jadi di sini ada buku sahabat saya yang terbaru, tajuk dia Solat Emergency. Ini sangat bagus. Dia ajak kita sembahyang emergency, nak bersalin, doa taqaidah. Sembahyang taqaidah pun ada. Cuma kita nak pesan sembahyang taqaidah jangan tunjuk lebih daripada steering. Sakit itu rokok sungguh tak nampak jalan, bangun-bangun inna lillah wa inna ilaihi raji'un. Malaikat pun tanya rabbuka, kita baru saja rokok dah dan mau rokok. Cuma pesanannya daripada penanya rokok bagi nampak jalan raya dan sujud sikit je. Kalau sujud ke bawah sampai ke lantai, alamat dia tak bertemu lah rumah kita. Kemudian ada buku tentang fik kerasaan wanita. Ini 48 buku wanita, daripada keputihan sampai masalah orang tua, sampai masalah sunat. Yang uniknya, dalam buku ini dicerita, kalaulah seorang bidan dia mensunatkan kanak-kanak, kemudian terpotong klitoris dia secara total, apakah hukumannya? Hukumannya denda ataupun bidan dipotong klitoris dia? Jadi kalau bidan umur 60, ambil yang potonglah, tak ada lagi. Ini syabahnya Rasulullah SAW. Ini sangat bagus. Apa beza syama'il dengan sunnah? Sunnah sistem kehidupan yang mana kita boleh ikut. Syama'il ini khas kepada Nabi. Dia sifat peribadi yang Allah berikan kepada Nabi, yang mana kita tengok cantiknya Rasulullah, hebatnya Rasulullah. Itu beza khususiat syama'il Nabi dengan sunnah Nabawiyah. Sebab sunnah Nabi sistem Nabi. Syama'il ini kadang-kadang kita boleh ikut, kadang-kadang tak boleh ikut. Tapi dia bukan sunnah yang ikut. Macam Nabi makan buah labu. Labu tak semua orang suka, tapi Nabi itulah kehebatan dia makan makanan yang tidak sedap. Orang yang hidup keadaan dia untuk akhirat, bukan untuk dunia. So, siapa yang beri majalah Solusi dan juga Al-Ustaz bersama dengan JQ ada diskaun di sana. Yang bagus ni ada sehari tanpa air jelas zina. Bagus sebab kita insya-Allah dalam konteks pembacaan remaja, zina adalah musuh kepada
perkahwinan. Dia begitu. Anak muda yang berkahwin dia memang gatal, tapi gatal yang positif. Kalau umur 18 nak kahwin, hari gatal, memang gatal yang positif. Tapi kalau tak nak kahwin itu negatif, sebab orang yang nak kahwin ni maknanya dia nak memelihara kemuliaan diri dia. Dia panggil yuhibbut taharah, suka kepada kesucian. Bila anak-anak muda nak berkahwin itu lambang kepada kesucian. Tapi kalau tak nak kahwin itu lambang kepada keburukan. Sebab dikaji, ramai anak muda tak nak kahwin sebab dia tidak mau bertanggungjawab. Ini bukan setakat di negara Islam, negara Islam. Syekh Al-Tawi membahaskan isu ini dalam bukunya Al-Madkhal ila Islam, Introduction to Know Islam. Buku negara Islam membicarakan tentang golongan anak muda yang tak nak kahwin, dia seorang perempuannya karena tidak mahu bertanggungjawab. So ini menceritakan tentang jalan kepada zina. Dan kita ada Al-Ustaz, kalau siapa kena Ustaz Husni Abdul Rahman, ini dia fiqh kulinari. Macam mana kita nak belajar fiqh makanan, kita macam masa chef, kena baca buku ni lah. Siapa yang ada tengok masa chef tu walaupun tak masak lagi, buku yang menceritakan macam mana hukum darah ikan. Sebab kadang-kadang kita beli ikan ada darah, najis tak najis, beli daging, cuci tak cuci, semua dalam buku Al-Ustaz ini. Kemudian solusi semuanya ma'ruf, ketua Ustaz Baharul juga benar menyintai Rasulullah SAW. Ya, cinta ni pelbagai, disebut al-hubbu funun, al-hubbu junun, wal junun funun. Cinta itu gila dan gila itu seni. Sebab itu ada cinta sampai 3-4 pagi dia telefon lagi sebab dia gila. Ada orang sembang 3-4 pagi, gila tu. Kalau kuat tu pergi gila babi. Itu kalau orang bedah. Jadi kita tengok di sini orang cinta semua yang gila. Tapi gila itu seni, cinta. Al-hubbu junun wal junun funun. Sebab itu ada syair sebut, saya berjalan di rumah Laila dan cium dinding-dinding rumah Laila. Bukan saya cinta rumah Laila, tapi cinta Laila. Dapat cium dinding pun dah orang. So, kita bila kita berqasidah, kita ziarah kubur Nabi, kita pakai selendang, tapi dengan niat yang baik, semua adalah hubbat Nabi SAW. Tanpa kita nak wajibkan kepada orang lain. Kalau orang tu dia suruh pakai selendang, dia pakai serban, kalau nak ikut Nabi tanpa nak menyuruh orang lain, tanpa kata pun ada perasaan riak dan sebagainya, cinta kepada Allah, cinta kepada Rasulullah, kata Allah musuhnya tak apa. Tapi ia bukan satu sunnah yang seperti sembahyang. Dia sunnah adat yang kalau kita ikut, kalau kita berikut ikut, kalau tak mampu kita diam. Ini adalah sunnah zawaid atau sunnah adat yang mana bergantung kepada kesediaan kita. Sebab Nabi tidak mewajibkan ubah untuk kita. Dia yang wajib adalah tutup aurat, itu sunnah Nabi. Tapi ada sebahagian itu pakai jubah, pakai baju lain, pakai jaket dan sebagainya. Itu masuk dalam benda-benda yang bagus. So di sini menceritakan bagaimana kita nak mengikuti Rasulullah SAW. Engkau atau ansi, ini benda-benda yang membahaskan isu kemanusiaan. Jadi kita melihat bahawasanya Islam yang kita sebutkan tadi, dia menjadikan al-kaunu sadaqatun lil insan wa dalalatun 'ala al-ilah. Alam sekitar ini rakan kita, kawan kita, dan dia merupakan petunjuk kepada petunjuknya Tuhan, kata bagaimana zaman. Sebab itu orang tua kita dulu bersembang dengan bunga, bersembang dengan kucing, sebab dia anggap alam ini kawan dia, bukan musuh dia. Dia tengok anjing, dia bagi makan. Dia bersir ulama-ulama kita jamu anjing makan, sebab dia anggap alam ini kawan, sadaqah, friend. Ini di antara falsafah Islam. Saya rasa setakat itu, saya mohon maaf dalam masa kepada perempuan. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala memberi kita kefahaman kepada agama dan kepada kehidupan, dan memberi kita semangat untuk belajar agama, dan memberi kita ilham untuk berkawan dengan orang agama, memberi ilham untuk berkawan dengan orang soleh. Terusnya kita mampu membina martabat Allah. Dan tadi kempen Ustaz Zahid itu saya takut bimbang ini orang pada promote. Kata saya di sini saya pun bimbang, sebab saya biasa Ustaz Zahid saya tak aktif. Selalunya bila dekat dia jadi hijab. Macam ni nampak semangat sikit. Bila dekat ni nampak bagian dekat dalam Allah tak nampak. Terima kasih semua. Jazakumullah khairan katsiran kepada Ustaz Fawaz Fadil atas pencerahan, perbincangan, kongsian. Saya kira membawa kita kepada persoalan-persoalan perbincangan yang lebih panjang tadi. Bahawa satu dimensi baru dalam fikrah atau fikir Islam dan menjadi umat wasat, umat yang terbaik. Tapi saya minta tadi sedikit lagi tuan-tuan.
untuk sebelum kita salat syak seterusnya menjaga selera ada dalam waktu itu wasatiyah Islam kita selepas ceramah mesti ada makan. Itu wasatiyah yang memang mana-mana penting lah. Kalau Ustaz boleh mengulang cimani dalam tinggi ya. Baik, saya nak permintaan khas di sini. Mungkin dalam masa 5 minit. Jadi dah kebetulan dia kita minta lah untuk beliau kongsi kulasah ataupun kesimpulan dan harapan kepada jemaah kita yang pun dekat dengan beliau. Mungkin kita minta Ustaz Farum Ajoy selepas untuk dalam 5 minit bagi tausiah ataupun nasihat kepada kami dan juga berfrasa sikit tentang perbincangan kepada masyarakat. Pada tafadhal masyarakat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, syukurillah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada kita yang diberikan Ustaz Awas dan Ustaz Bibi, khususnya kepada Tuan Imam, tuan-tuan yang dikasih sekian, kita rasa berkuat kerana pada malam ini kita mendapat pencerahan iaitu tentang wasatiyah, satu kalimah yang lebih mengikut wakil, ikut keadaan, lebih dipolitikkan daripada diperjelaskan ikut ilmu. Jadi insyaAllah kita tadi telah mengenal wasatiyah bersumberkan daripada Al-Quran. Kemudian kita tengok juga bagaimana praktiknya melalui sunnah, dan juga kita lihat wasatiyah dalam isu kontemporari ataupun keadaan sekarang ikut pendekatan daripada ulama-ulama yang menjelaskan kepada kita. Saya kira umat Islam dengan ada ilmu ini, kita akan memahami perbezaan, dan apabila kita memahami perbezaan, kita akan kurang pertentangan. Masalah ataupun cabaran umat Islam sekarang ialah kita tidak bijak memanfaatkan persamaan, dan kita tidak dapat menguruskan perbezaan itu dengan baik. Puncanya ialah apabila kita suka legal ataupun yang dikatakan maksud, dan yang paling bahaya tadi ialah hukum dunia, cinta dunia. Sebab itu dikatakan dunia rasul kulit hati-hati. Okay? Apa ni, cinta dunia ni kepada semua penyakit. Jadi sebab itu sebenarnya kalau kita lihat wasatiyah ini merujuk kepada apa yang Allah kehendaki dan apa yang Rasulullah SAW telah tunjukkan dalam kehidupannya, dalam sunnah. Jadi wasatiyah itu bukan berarti kalau berbaris satu kaki itu 6 inci, itu yang dikatakan wasatiyah. Bukan pakai scarf itu wasatiyah, tetapi menutup aurat dengan lengkap itu wasatiyah. Itu bukan artinya kita mengambil riba sedikit di seluruh ini kita lepaskan mengikut Islam sedikit, itu wasatiyah. Tetapi masuk Islam secara kafah, itu adalah wasatiyah. Jadi wasatiyah itu merujuk kepada apa yang diamalkan oleh Nabi Muhammad SAW, bukan mengikut pemikiran kita yang ada nilai-nilai yang dikatakan tadi kepentingan. Dan sedikit di masa 1 minit ni, rupanya yang kita hadapi sekarang bukan sekular, bukan nasionalis, bukan ism pada hakikatnya, tetapi satu ism iaitu protis. Protis ni pro, cinta dunia yang berbaju agama, cinta dunia yang berbaju nasionalis, cinta dunia yang berbaju ism. Jadi inilah yang dikatakan oleh Ustaz Awas tadi, untuk mengubah umat ini bukan saja kita kena membetulkan akidah, tetapi kita perlu jalankan tazkiyatun nafs ataupun kita guna kaedah tasawuf untuk mengikis cinta dunia. Kerana kadang-kadang akidahnya tepat tetapi amalannya tidak tepat kerana ada kepentingan dunia. Jadi itulah yang dapat saya cantikkan. Yang itu pun terendam kepada kesilapan dan kesalahan. Saya minta ampun dan maaf dipanggil secara mendadak begitu saja. Itulah penjelasan saya. Kita berbulan insya-Allah selepas ini apabila kita memahami, mengambil tahu
luruskan perbezaan kita dengan baik, luruskan perbezaan kita baik, saudara salaf kita ataupun abadi kita, sunnah wal jamaah dan sebagainya. InsyaAllah di mana yang ada titik-titik kesamaan kita teruskan, di mana ada titik-titik perbezaan itu InsyaAllah kita boleh berhadapan atas sama dengan lapang dan insyaAllah. Itu sajalah yang dapat saya berikan. Minta maaf kan, saya tak sempurna, saya kira itulah kelemahan yang mudah-mudahan dapat juga diterima ataupun menjadi batu loncatan kepada sesuatu yang lebih besar. Jazakumullah khairan kepada Ustaz Rahmat Joris, seorang tokoh berdakwah yang lama dalam negara, khususnya dalam bidang penulisan dakwah kita. Sekali saja tuan-tuan dan puan-puan, yang juga semua kerja. Jadi kita sudahkan di sini. Semoga tuan-tuan bagi respon nanti yang 10 dan 10 juga. Kita terbuka, kita negara demokrasi. Kita negara demokrasi terpadu, kita mendengar berbagai pandangan. Jangan bawa arah sudah. InsyaAllah bila hidayah yang baik, yang hebat, yang agung, yang sempurna itu daripada Allah SWT. Yang lemah, yang kurang, yang tak jelas itu adalah pilihan kita sendiri. Bila kita